Selamat datang, terima kasih. Ya? Itu lama juga tu tak jumpa. Lama. Last kali saya ingat kita janji nak jumpa sebelum PKP tu. Kan? Bulan Mac kan? Yes. Kan? Awal Mac. Nak minum kat Khalifa tu. Kan? Lepas tu esoknya PKP. Tak jadi, postpone. Prof Baik, Assalamualaikum dan selamat petang kepada yang menonton di luar sana. Hari ini kita akan berbincang mengenai jata negara, sejarah dan simbolisme jata negara itu sendiri. Seperti biasa, Buah Limpak siri keempat, kita bersiaran di Perpustakaan Tun Abdul Razak Pitar yang dianjurkan oleh Institut Kepimpinan dan Pemikiran Melayu atau lebih dikenali sebagai IMPAK ya. So hari ini tetamu yang khas, tetamu yang saya fikir yang sangat signifikan dalam ilmu atau topik-topik yang berkaitan dengan simbol atau perlambangan itu sendiri. Dan Prof Gas, selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Ya? Itu lama juga tu tak jumpa. Lama. Last kali saya ingat kita janji nak jumpa sebelum PKP tu. Kan? Bulan Mac kan? Yes. Kan? Awal Mac. Nak minum kat Khalifa tu. Kan? Lepas tu esoknya PKP. Tak jadi, postpone. Prof Ghazali adalah profesor daripada Fakulti Seni Lukis Seni Reka dan beliau adalah pakar dalam bidang perlambangan, simbol ataupun visual komunikasi. Prof, tajuk kita hari ini adalah penghayatan simbolisme dan sejarah jata negara. Yep. Ada dua keyword di situ, simbol dan sejarah. Sebab apa? Simbol tu datang sekali dengan sejarahnya. Dia bukan kita petik daripada mana-mana, letak simbol situ. Sebab ada proses-proses sejarah yang kita letakkan dalam setiap perlambangan itu sendiri. Elemen-elemen dalam simbol tu banyak. Jata negara itu sendiri sebenarnya dia adalah lambang kebesaran sesebuah negeri atau negara. Kedaulatan. Yep. Kita perlu hormat jata tersebut sebab jata ni, Prof, dia bukan logo komersial lah, Prof. Dia bukan logo bisnes. Dia jata ni satu emblem atau image untuk menunjukkan kedaulatan negara. Lambang rasmi sesebuah Lambang negara. Rasmi, yes. Itu menunjukkan kekuatan kedaulatan negara yang dimiliki oleh suatu bangsa. Betul? Bukan negara saja, negeri. Setiap negeri ada jata-jata. Setiap negeri ada jata dia. Cuma jata negara kita ini adalah lambang jata persekutuan, di mana ada situ ada 13 buah negeri, 14 buah negeri termasuk wilayah persekutuan yang menunjukkan kita rakyat Malaysia adalah rakyat yang berwarga negara. Di situlah yang kita junjung. Dan termaktub di bawah perlembagaan persekutuan. Betul. Secara ringkas, Prof, banyak teori-teori simbol atau banyak teori-teori lambang dalam semiotik. Ada juga simbol-simbol kognitif. Maknanya daripada mata, dia proses simbol tu and then dia mewujud atau membentukkan behavior. And last but not least adalah kita boleh ambil Gestalt teori. Itu lebih lebih abstrak. Dia lebih pada simetri kan, proximity. Boleh tak Prof terangkan sikit? Boleh. Teori-teori yang berkaitan dengan lambang. Saya rasa nak mudah kita nak bincang pada isu jata negara, kita ambil semiotik lah kot. Kalau tengok jata negara kita yang awal tu tahun 1895, jata awal ni dia punya ini lagi besar lah kot. Ianya agak mudah, simple kan. Kenapa digunakan harimau? Dia punya simbol, semiotik maksudnya kekuatan, garang. Maksudnya bila kita letak gambar harimau macam ni, animal macam ni, dia nampak kekuatan sebuah negara. Macam yang kita Malaysia ni, yang 4 warna tu, dia menunjukkan negeri yang bersekutu. Bersekutu maksudnya sini time tu Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Perak. Ini dia punya letak, dia punya 4 warna sini, mewakili 4 negeri yang bersekutu. Warna-warna sini adalah menunjukkan dia punya dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Dulunya warna kelabu, tapi sekarang dia tukar warna kuning untuk raja-raja punya warna. Lepas tu crown masih adalah masa peringkat awal, tapi bila masuk ke fasa yang kedua, jata pada 1948, dia punya simbolisme, dia punya semiotik kelima masih dikekalkan. Letak punya gambar harimau, cuma ditambah baik dari segi reka bentuk. Sebab pada sini tengoknya lagi jelas. Dan sini perubahan berlaku banyak
dengan dia punya bintang dan juga dia punya crescent bulan sabit ini menunjukkan agama Islam sebagai agama rasmi kerajaan Malaysia, Persekutuan. Gambar semiotik harimau masih kekal. Okey, untuk menunjukkan kekuatan bagi Malaysia. Kris 5 di sini menunjukkan negeri-negeri yang tak bersekutu di Malaysia. Time itulah ya, iaitu di Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Johor. Betul. Kris. Okey. 4 kotak warna ni menunjukkan negeri-negeri tak bersekutu masih dikekalkan. Itu dia punya simbol-simbol yang semiotik yang diguna pakai pada jata negara kita. Sebelum tu Prof, kita sentuh dulu jata negara 1865. Oh, yang awal kan. Kalau kita lihat pada 1865 ini adalah percubaan pertama lah. Kali ya. British dia nak gabungkan 4 negeri-negeri Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Selangor untuk jadikan union. Yep. So kalau kita lihat di sini crown ni Prof, dia melambangkan Empire British di sini. Yep, kolonial British di Malaysia. Ya. Betul. And then jata ni dari segi simetrinya sangat balance lah. Yep. Harimau tu sih kalau kita lihat jenis harimau Melaya tu sebenarnya di-recognize oleh dunia sebenarnya. Dia banyak ditemui di Pahang, Perak, Kelantan dan Terengganu. And kita juga selalu juga menyebutkan harimau ni sebagai pak belang. Kalau kita tengok sukansi dulu kita panggil rimau. Maskot tu rimau. Kan? Harimau Malaya. Harimau Malaya. Harimau sangat signifikan untuk Malaysia. Kalau kita tengok Indonesia contohnya, binatang, dia guna binatang. Dia guna Garuda. Kalau kita tengok state setiap negeri, kalau Kelantan dia gunakan elemen-elemen haiwan. Kenapa dia gunakan elemen haiwan atau binatang tu? Dari segi semiotik punya elemen, it's not pada logo saja je dia binatang. Pada baju uniform pun dia letak dia punya image harimau. Kerana seluar ke, itu menunjukkan kekuatan satu tim. Kalau sukan bola ke bola sepak tu memang dia punya tim tu kuat. Kesatuan kan? Kesatuan. So apa yang menariknya transition antara jata negara 1865 pada 1948 di mana Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan kan. Sebelum tu kita lihat ke mana pergi negeri Johor, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Terengganu, Kelantan, Johor, Perlis di 5 negeri yang tak bersekutu. Tak bersekutu kan? 4 negeri di utara, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. 5 negeri. Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah. Masa tu dia di bawah Siam. Di bawah Siam kan? Dia dihantar dia punya yang emas punya. Ufti. Ufti kan. Dia di bawah emas. Dia di bawah Siam. Jadi dia British tak boleh nak ambil 4 negeri ini untuk dijadikan sebagai negeri-negeri bersekutu situ. And Johor juga pula secara uniknya Johor ni mesra kepada British. Dia hanya terima penasihat am British pada tahun 1914. Dan di situlah kalau boleh kita kaitkan Prof dengan lambang yang lebih robust, yang penuh sikit. Dia kosong shield ni kosong. Dalam tu cantik disusun Prof. Yelah, ini pun dia punya rasanya masa orang design pun tak begitu teliti betul. Kita pun tak wujud lagi tahun ni Dr. Kai. 18 tahun ni lama dah ni. So kalau kita tengok this one Prof, inilah pertama kali kris kita nampak kris itu. Ada 5 kris negeri-negeri tak bersekutu. Yang lain tak ada banyak dia punya perubahan lah. Sebab ini peringkat awal. Betul. Okay, dia punya reka bentuk, dia punya emblem ni pun tak, bagi saya kerana compare dengan terkini tak begitu menonjol. Betul. Kan? Bila dah berlaku daripada Singapura masuk nanti dah masuk logo Singapura, nampak dia punya reka bentuk agak menarik kan, agak begitu berkesan. Sini bukannya tak menarik, cuma dari segi visual, dari segi penyampaian semiotik tu tak begitu jelas. Sebab jata negara ni dia berevolusi. Lambang ni evolusi. Adakah kita boleh cakap ini adalah rebranding? Okey. Penjenamaan. Perkataan terminologi evolusi dengan revolusi itu hampir sama. Betul. Cuma dari segi penghayatan evolusi itu jangka masa yang panjang. Okey, kalau jata ni memang betul Dr. Kai, kita panggil evolusi. Sebab ini bermula pada tahun 1865. Dan sehinggalah sekarang Singapura masuk 1963, keluar balik dan kita keluarkan dia punya emblem logo lambang Singapura pada jata kita, sehingga sekarang itu berlaku evolusi. Revolusi berlaku ada tempoh yang singkat. Itu maksudnya revolusi. Maksudnya macam politik, contoh bila sentuh sikit. Maksudnya dia nak mengubahkan dia punya politik senario di Malaysia, ditukar lambang dia punya parti dia ke, itu revolusi. Tapi kalau jata kita pada tahun 1895 ni dipanggil evolusi. Cuma yang saya nak berkongsi di sini, evolusi jata kita actually tak banyak berbeza. Okay?
Cuma yang jelas ni gambar harimau ni masih dikekalkan sehingga sekarang, tetapi cuma ditambah baik. Ya. Visual kata orang dikemas kini, Pelindung tu. yes, Shield tu. image semua sekali, shield semua jata ni lagi jelas nampak berbanding dengan yang pekat awal. Ini panggil evolusi daripada dulu sampai sekarang. So maknanya harimau, dua harimau Masih tu kekal, yep. adalah focal point lah. Definitely. Focal point Menunjukkan kita punya kekuatan Malaysia. Yang menarik di sini, kalau kita lihat tak ada pokok Penang di situ. Yep. Apa logo yang dia guna adalah logo, simbol yang guna atau lambang adalah lambang Prince of Wales. Lambang itu adalah lambang negeri jajahan British. Ketika itu, Wales. Baik, kita bertemu kembali. Soalan seterusnya saya nak tanya kepada Prof. Kalau kita lihat jata negara ini, lambang kebesaran rasmi, lambang kedaulatan, Prof. Dia juga mengundang semangat jati diri setiap individu, terutamanya rakyat Malaysia. Kalau kita tengok daripada teori Michael Billig, dia panggil teori banal nationalism tu. Banal nationalism ni adalah an everyday symbols. Bukan hanya jata, Prof. Ya. Bendera, lagu negaraku. Betul. Apa lagi? Duit, dalam duit Ya, pun adalah ada. banal nationalism menurut Michael Billig. Dia mewujudkan sense of belonging, Ya. semangat cinta ke negara, kesepaduan, dan banal nationalism juga dia juga relate kepada myth, kepada memories. Contohnya kalau kita letak gambar Tunku Abdul Rahman situ. Ya. Semangat nationalism, semangat patriotism tu terpancar. Kita juga boleh relatekan dalam bentuk bangunan tu sendiri. Betul. Dataran Merdeka, Sultan Abdul Samad. Okey, apa yang Prof boleh relatekan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam sosok jata negara kita ni, Prof? Okey. Saya sebagai warga negara Malaysia, kan, bila kita tengok jata atau emblem bagi Malaysia ni, kita rasa bangga. Kan? Rasa bangga, maksudnya kita tengok di sini elemen-elemen Islam contohnya. Tunjang. Yes, Atas. batas atas sekali tahu kan. 14 negeri. Lepas tu ada dia punya bulan sabit menunjukkan agama Islam. Itu macam kita punya. Kan? Harimau Melaya. Kalau tim bola, main bola, Harimau Malaya, kita sebangga tau. Sebab kita ni Malaysia. Orang Malaysia kan. Patriotism lah tu. Patriotism. So mereka yang tidak semangat patriotism, mungkin orang tak ada rasa, Biasa. alah, tak ada apa-apa pun. Tak ada benda pun. Kan? Ya. Kalau letak kat dia punya baju apa ke, alah. So bagi saya sebagai rakyat Malaysia yang rasa prihatin, bila kita tengok je dia punya jata lambang, dia rasa, oh my god, ini kita punya lambang negara kita yang berdaulat, Malaysia. Kita nak memelihara, kita nak jaga kita punya emblem ni supaya ianya didaulatkan oleh kesemua orang rakyat Malaysia. Maknanya dia bukan hanya jata. Lagu negara tu Betul, kita yes, hormat, berdiri. yes. Bendera Malaysia. Bendera utamanya. pun sama. Kan? So, simbol-simbol ini atau yang dikatakan sebagai banal nationalism, simbol-simbol seharian ini boleh kita jumpa di mana-mana. Yang kita perlu hormat Yep. simbol tersebut. Prof, kita pergi kepada jata negara 1963 ya. Oh ya. Ada yang terkeluar, ada yang baru dimasukkan. Yep. Apa yang Prof boleh simpulkan? Yang 1963 ni yang jelasnya adanya kemasukan Singapura pada bahagian bawah jata tu, di tengah-tengah. Kan, bila Singapura dimasuk di Malaysia ni, maksudnya kita bersekutu dengan Singapura. Kan, sehinggalah tahun 1965 jata ni berubah lagi sekali. Maknanya setelah Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. 1963, 16 September tu. Betul. Pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia. Singapura masuk, Sabah, Yes, Sarawak Sabah masuk. masuk, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, lambang Pulau Pinang tu tak muncul lagi. Lambang pokok Pinang tu. And then pertama kalinya di sini kita lihat lambang pohon Melaka tu. Yes, sebelah kanan pohon Melaka. Digantikan dengan kubu Eva Musa. Kota Eva Musa. Kota Eva Musa. Kota Eva Musa. Kalau kita lihat signifikan pohon Melaka tu, para mesuara daripada Temasek dikejar oleh Majapahit, dilari ke Melaka. Ada satu kisah yang diceritakan, anjing buruannya ditendang oleh pelanduk putih. Dia pun masa tu bersandar di pohon Melaka dan dibagi nama Melaka. Yeah. Saya rasa ini sangat signifikan untuk orang Melaka. Betul. Kalau nak dibanding dengan kubu Eva Musa tadi itu. Itu adalah lambang penjajah, Prof. Ya. Kan? Bila dia dimasukkan Sabah dan Sarawak, macam Prof kata tadi, 2 tahun kemudiannya 2 tahun 1965 dia berevolusi lagi tu. satu evolusi di mana lambang Singapura yang tertengah tu ditukar kepada bunga raya Malaysia.
Kenapa? Sebab bunga raya adalah bunga kebangsaan Malaysia untuk dimartabatkan, kan? Selepas Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Yang lain rasanya Dr. Kai tak banyak perubahan. Selepas daripada tahun 1965 tu sehingga sekarang jatah kita masih kekal. Elemen yang sama. Kecuali dari segi visual dia tambah baik. Okay? Dari segi warna ke, dari segi dia punya finishing tu dia touch up lagi menarik. Yang menariknya mengenai bunga raya ni, Prof. Sedikit sejarah tentang bunga raya ni. Saya ingat ramai nak tahu. Pada 1958 Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu dia nak cari bunga kebangsaan. Dia listkan 7 bunga-bunga yang sangat signifikan untuk Malaysia. Antaranya ialah bunga raya, bunga kenanga, bunga melo, bunga teratai, bunga mawar, bunga cepaka dan bunga tanjung. Lepas tu pula 2 tahun kemudiannya pada Julai 1960 baru ada isytiharkan bunga raya itu sebagai bunga kebangsaan. Karakter bunga raya itu menarik, ada 5 Yep. Ada 5 kelopak. Lepas tu dia ada apa nama tu? Apa dia panggil? Ada lupa. Kan? Benda tu ada biji-biji tu So warna merah pula tu. Warna merah. Cuba kalau kita ambil bunga teratai, dia lebih kepada simbol agama mungkin. Kan? Sebab dia salah satunya warna merah tu. Sebab salah satu bendera Malaysia warna merah. Merah, putih, kuning kan. So warna bunga merah ni digabungkan sekali, itu sebagai guna pakai untuk bunga raya sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Betul. Dia stand out situ di tengah-tengah di bawah nampak jelas. Nampak jelas. Dan kemudian inilah jatah negara yang terkini ya. Ya. Kalau kita lihat tak banyak berubah, Prof. Ya. Tak banyak. Dari segi struktur dia memang sama. Dari segi susunan keris 5, negeri yang tak bersekutu dengan 4 kotak di tengah tu dengan negeri yang tak yang bersekutu kan masih kekal di bawah tu. Agian semua sama. Dia punya symmetrical kat tengah sama. Dan Melaka punya pokok sebelah kanan kan. Sarawak dan juga Sarawak di belah kiri. Kali pertama pokok pinang digunakan. Dia guna pakai. Pokok pinang kalau kita tengok sebelah kiri. Awalnya orang Seberang Perai dia panggil Tanjung Bidara, Tanjung Penaga. Tapi Dr. Kai, cuma satu je. Kelantan Terengganu sini tak begitu, tak ada. Macam mana? Elemen Terengganu Kelantan. Keris. Inilah. Mungkin orang Terengganu. Tak ada pun Terengganu. Sebab saya pun dah lama study elemen kat Terengganu, Kelantan, Pulau Timur ni tak begitu dia highlight tau. Kan dia Johor ada. Johor ada. Saya orang Johor ada. So, ini keris. Keris. Kalau tengok jatah Terengganu pun keris ada Al-Quran di situ ya. Dan kalau kita lihat di sini ada jambatan Pulau Pinang. Jambatan. Ada jambatan Pulau Pinang yang mana ni yang paling update. Dari segi estetiknya kita tengok logo harimau tu sini. Nampak lidahnya. Kan? So dia marah. Kadang marah. So dia tone down kan sikit. Cuma dia punya warna belakang tu ada di merah, dia terangkan sikit. Dia tone down kan lagi. And dia dah jadi 14 pecah. Bintang pecah. Dengan dia punya awan yang bawahnya lah untuk melambangkan dia punya warna diraja kat bawah sebagai tapak asas pemerintahan kita ni berdasar kepada Raja Melayu dan juga yang di Pertuan Agong di bawah tu. Baik. Jelas sangat. Saya nak tanya berkenaan dengan isu-isu baru-baru ini. Ada 2-3 isu. Boleh kita cakap ni adalah isu yang sensitif ke? Mempermainkan jatah negara, tak ada sensitiviti, kan? Diubah menjadi simbol-simbol yang lain, kan? Nampak elemen Illuminati Freemason di situ. Okey, kita ambil satu contoh. Sebelum jatah kita diubah suai, hari tu isunya macam bendera kita diterbalikkan. Okey, ingat tak? Betul. Bendera digantung tapi dia punya lambang tu dah diterbalikkan. Itu satu. Yang terkini adalah jatah kita telah diubah suai. Sebelum tu lagu negaraku. Lagu negaraku pun sama. Dan yang terkini itu isu yang jatah kita memang diubah suai 100%. Okey. Satu isu tu yang keluarkan buku Rebirth. Kan? So tengok dia punya gambar jatah tengah tu dia letak gambar perempuan. Dan gambar harimau, muka harimau tu ditukar dia letak gambar tengkorak. Dan juga bintang sama bulan sabit itu ditukar kepada gambar baby, tak silap, gambar budak. So itu ada satu saya punya personal lah kot katanya biadab. Mereka claim berseni. Berseni bertempat. Betul. Tapi ini kalau jatah negara kita mendaulatkan, maksudnya tak perlu kita nak main-main. Daulat maksudnya kita ni jaga. Tak boleh nak dicacak celakan. So kalau diubah suai, diletak gambar budak, gambar skal pada image bersenjata tu rasanya itu melampau. Sebab kalau ikut dia punya akta 414, okey, akta apa ni lambang dan juga nama,
Kepada mereka yang didapati bersalah, boleh dipenjarakan 3 tahun atau 20,000 denda atau kedua-duanya sekali. Okey, tapi bagi saya sebagai peribadi, eloknya ini ditukar jadikan akta hasutan. Ya. Perkara ini common sense lah, Prof. Betul. Benda yang tak perlu disentuh, tak perlu sentuh lah. Tak perlu. Walaupun boleh berkait dengan seni. Ya. Kan? Tapi bertempatlah ke berseni. Bertempatlah. Tapi ini tak boleh nak diseni-senikan apa lagi. Betul. Semua dah perfect. Ya. Kan lah. Ya. Apa lagi nak disenikan lagi bertambah teruk kita Betul. punya jatah. And then kalau kita lihat wujud awareness untuk jatah negara itu sendiri. Betul. Kan? Maknanya orang semakin tahu, orang semakin appreciate sosok lambang jatah kebesaran negara kita ini. Dan Prof, kita berhenti sebentar. And then kita akan sambung pada sesi yang terakhir nanti dalam sesi penutup nanti, insyaAllah, Prof. Boleh, Okay. Dr. Khairuddin. Kita minum dulu. Boleh minum dulu. Baik, kita kembali dalam sesi yang terakhir. Saya nak bertanya pada Prof. Kita ada Kementerian Perpaduan Malaysia. Ya. Saya fikir sedang eloklah untuk kita majukan kempen hormati lambang-lambang rasmi negara. Dan salah satunya adalah jatah negara. Betul. Apa Prof lihat input daripada kempen-kempen yang boleh kita yang boleh Kementerian Perpaduan khususnya jalankan? Awareness campaign. Kementerian Perpaduan Negara dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Pendidikan Malaysia, saya rasa perlu bekerjasama lah kot untuk memastikan satu kempen atau mungkin dia punya dari segi kurikulum. Kurikulum untuk sekolah rendah perlu serapkan masuk dia punya konten pengisian pasal menghormati dari segi kita punya jatah. Maksudnya hormati kedaulatan negara kita dan juga simbol-simbol yang kita ada di Malaysia. Ya. Itu yang perlu saya rasa dibuat oleh pihak-pihak kementerian. Perbezaan jatah negara dan rukun negara tu. Jatah negara itu dia adalah dalam bentuk simbol. Simbol, visual. Rukun negara dalam bentuk tekstual. Tekstual. Jadi perlukah kita wujudkan lagi simbol-simbol yang berkaitan dengan rukun negara itu sendiri supaya lebih mudah kita faham instead of textual saja, Prof? Dr. Kai, saya rasa tak perlu lagi nak tambah lagi elemen visual atau teks dalam rukun negara. Tak perlu saya rasa. Cuma sekarang ni adalah menyedarkan masyarakat atau rakyat Malaysia dari segi dari kita punya penghayatan dan kita kena implement. Kalau kita tanya rakyat Malaysia sekarang ni dari segi rukun negara yang 5 tu kan ramai lagi yang tak boleh tak ingat. Maksudnya mereka je tak begitu menghayati. Kita perlukan lebih penghayatan. Saya rasa tak betul. Tak perlu ubah lagi. Yes, tak perlu. Cuma sekarang ni kita kena buat aktiviti kempen kesedaran kepada rakyat Malaysia. Itu paling penting. Tak perlu kita ubah lagi. Tak perlu ubah lagi, tak kita, payah. Buat drastic campaign on penghayatan, terutamanya kepada pelajar-pelajar sekolah. Bermula sekolah rendah lah biasanya. Dan Prof, jatah-jatah negara ini yes, memang dia berkaitan dengan kedaulatan negara kita lah. Lambang rasmi itu. Apa pula fungsi jatah-jatah siap negeri? Okey, jatah negeri biasanya digunakan pakai oleh Sultan, dan juga pada majlis rasmi state negeri. Macam kita tengok kalau Sultan, Sultan setiap negeri di Selangor ke, di Terengganu ke, pada kereta rasmi Sultan mereka letak dia punya jatah negeri masing-masing. Dia tak guna yang Malaysia yang jatah negara. Tak adalah, dia guna yang state punya tu. So, dan juga di aktiviti majlis rasmi kerajaan negeri pun diguna negeri punya jatah. Pada backdrop ke, pada pada billboard ke, itu menunjukkan aktiviti di peringkat negeri. Tapi tak dinafikan jatah negara pun diguna pakai juga. Betul. Tapi kalau negeri dilebihkan untuk negeri. Beza tu sangat signifikan. Yes, betul. Jatah negeri tu contoh macam Terengganu, dia melambangkan Sultan. Tapi jatah negara tu dia lebih kepada persekutuan. Negeri Melayu bersekutu dalam persekutu bergabung bersama tu. Betul, ya. Malaysia lah, negara lah. Sebab ada yang confuse, katakan semua state gunakan jatah negara. Itu yang salah tu sepatutnya. Yang state. Yes. So, tapi kalau Agong gunakan jatah negara. Negara Melayu kan. Kalau kita lihat di belakang parlimen tu kan, besar. Di kursi Istana Negara pun ada letak dia pagar-pagar kan, di parlimen. Tapi kalau jatah negara untuk Agong dia ada simbol apa tu? Padi ke? Itu special tu yang special untuk istana. Yes, itu istana saja. Orang Melayu kita dulu-dulu memang sangat rapat dengan simbol
Kalau dia tengok contohnya macam pelanduk adalah simbol, jadikan simbol. Peristiwa-peristiwa contohnya keris jadikan simbol, Taman Sari itu So banyak regalia pun dijadikan simbol kan untuk jatah-jatah negeri. Soalan terakhir lah, dari segi senjata tu yang dijadikan sebagai simbol dan lambang tu. Senjata? Apa dia punya konotasi untuk dalam lambang, setiap lambang? Saya tengok macam lambang kalau lembing kan, lembing tu lembing, keris kan. Kalau jatah negara tu keris, macam UiTM pun ada jatah yang macam reha tau. Kalau untuk keris tu menunjukkan kita punya kepahlawanan zaman Melayu dulu di Melaka. Maksudnya bila Melayu dengan ada keris, itu kita punya ikonik Melayu kita zaman Melayu dulu mesti ada lambang keberanian, kekuatan kita pada keris. Sebab dia punya satu kata-kata tu, kalau tak ada keris tak ada Melayu. Sebab itu dia punya simbolisme kepada kaum Melayu. Dan juga dia punya lambang keris, apa ni dia punya tombak, apa dia punya tombak tu kan. Cokmang pun sama juga. Sama UiTM kalau ada program tu convocation, kita punya cokmang terbawa tu kan. Itu melambangkan kita punya kebanggaan kaum Melayu kita. Lambang UiTM, lagu UiTM, di hatiku. Jubah, yes. Semua branding tu semua cantik ya. Betul kan. Keris UiTM kan? Nampak dia punya kemelayuan. So maknanya dia datang package jenama tu, semua jatah sekali. Tu lambang dia datang dengan package. Maksudnya mereka yang menghasilkan jatah ni, mereka yang kreatif berfikir betul tau. Dia nak gunakan simbol ni berkait dengan satu elemen ni. Dia punya fungsi dia, rasional dia. Very good. And dari segi simetri dia memang cantik. Balance. Yes, balancing, symmetrical dia memang, dia tak, kata orang tak sengit lah kan. Dia betul-betul cantik. Dia punya posisi dia. Komposisi. Baik Prof, terima kasih kerana datang hari ini Prof. Sama-sama Dr. Kaj dengan Sudik. Sangat informatif lah. InsyaAllah. Hari ini. Saya fahamkan ada tersekat-sekat live tu sikit. Tapi tak apa. Terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri yang seterusnya pada minggu depan. Saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Impact, Dr. Khairuddin sebagai moderator hari ini, dan juga kru yang bekerja keras kat belakang sana tu. Kerana sudah menyebut saya, kerana berkongsi sedikit maklumat pasal jatah negara dan vizu-vizu yang terlibat lah. Terima kasih banyak. Okay. Jangan serik. Jumpa lagi saya. Tak serik. Akan pergi lagi insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.